Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, muka surat 6 baris 13 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, telah lalu daripada orang yang dahulu daripada mereka itu, hei amat menyesal bagi ahlun nar, sungguhnya telah halaku dan syaku. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan masih dalam bab fadilat ataupun faedah isti'adzah, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha sami'un 'alim. Boleh berlaku Sutu semua dia panggil lafaz isti'adzah. Itu cara baca dia, isti'adzah, minta perlindungan. Jadi dia sama perbahasan dulu, dia bahas berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu apabila buat dosa maka akan berubah keadaan diri mereka. Sama ada berubah suasana, merubah tubuh mereka, merubah takdir mereka dan sebagainya. Kemudian dia sambunglah sikit nasihat tu. Dulu dia kata, nasihat dia kata, jangan kita kekalkan diri kita daripada maksiat. Dengan makna kalau kita buat maksiat, cepat-cepat taubat. Memang kita ni tak terlepas daripada dosa. Sebab itulah disuruh untuk bertaubat. Kalau kita ni rasul, tak ada masalah dah. Sebab kita ni dah selesai dah. Kalau Rasul ni maksum, orang yang terjaga, terpelihara daripada dosa dan keburukan. Tapi kita ni manusia, hatta kita ni wali sekalipun masih terkait dengan dosa pahala. Jadi kalau dia buat dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat. Jangan lengah. Sebab tu dia bagi nasihat tu. Dia kata, sambung nasihat dia, dia kata, telah lalu daripada orang yang dahulu daripada mereka itu orang yang melakukan maksiat, orang yang mengekalkan maksiat. Orang yang mengekalkan maksiat dulu dah ada dah. Bila? Tu yang kita cerita dulu tu. Zaman Nabi Nuh. Adapun dia cerita berkaitan dengan kesalahan Nabi tu, tu kena takwil lah. Yang naknya kita nak ambil kesalahan tu, bukannya nak suruh kita hukum Nabi tu salah, Nabi tu dosa, bukan. Terjadi pada Bani Israel, terjadi pada Iblis. Semua tu menjadi peringatan ataupun pengajaran kepada kita untuk kita jangan kekalkan diri kita ke dalam maksiat.
Kemudian dia kata, hei amat menyesallah bagi ahlun nar. Ahlun nar tu ahli neraka lah. Ahli neraka menyesal tak masuk neraka? Menyesal. Dikubur esok-esok, orang soleh menyesal, orang yang jahat menyesal, orang kafir menyesal. Orang kafir menyesal sebab dia tak masuk Islam. Punyalah banyak umur dia daripada sejak balik sampailah umur 70 lah contohnya, dia tak pernah terdetik pun nak masuk Islam, sedangkan syiar Islam dah sampai pada dia. Maka dia menyesal, dia sangat-sangat menyesal. Golongan kedua, orang mukmin tapi fasik. Orang mukmin tapi fasik ni pula juga menyesal kerana dia dulu di dunia buat maksiat, tak pernah taubat, ataupun taubat tapi tak diterima Allah Ta'ala kerana taubat main-main. Bukan taubat yang sesungguhnya, bukan taubat nasuha. Taubat dia main-main, maka Allah tak terima taubat dia, masuk neraka dulu. Menyesal juga. Golongan ketiga, orang soleh menyesal. Orang soleh menyesal juga. Menyesal apa? Menyesal sebab tak amal banyak. Oh gini dia dah nampak dah hakikat pahala tu. Oh gini sedekah punya pahala. Kalau tahu gini aku tak bagi RM1 lah ke Masjid Salam ni, bagi RM100. Contohlah tu. Yang bagi RM100 pun menyesal juga. Oh gini banyak pahala ni, kalau tahu gini aku tak bagi RM100, aku bagi semua. Contohlah tu. Menyesal juga, menyesal. Walaupun begitu, kita dianjurkan untuk beramal secara istiqamah walaupun tidak banyak. Al-istiqamatu al-khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih hebat, lebih baik daripada 1000 keramat. Keramat yang kita dapat, istiqamah lebih hebat daripada itu. Kerana istiqamah ni dia sokmo buat, tak tinggal langsung. Orang yang istiqamah maka dia ada sifat yang terpuji, iaitu tidak bertangguh. Orang istiqamah ni dia tak tangguh lah. Contoh di istiqamah buat sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Sokmo buat, mana dia tidak bertangguh dan dia tidak pernah tinggal. Tu contoh sembahyang sunat subuh. Kialah ke benda lain, sembahyang sunat rawatib lain ko, baca Quran ko, zikir ko, puasa ko dan sebagainya. Jadi menyesallah bagi ahli nar. Sungguhnya ahlun nar, neraka tu telah halaku. Ni dia bahasa Arab sikit lah. Telah halaku ni binasa, celaka. Celaka mereka itu, binasa mereka itu, dan syaku, sempit. Tak boleh gimana dah, masuk neraka selamat, tak boleh dah keluar, kecuali orang beriman. Orang beriman dia akan keluar daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala selepas dibakar seluruh dosanya. Kalau dosanya qadar tahunnya 5,000 tahun, contohnya 5,000 tahun lah dia kena masuk neraka tu. Lepas pada tu baru masuk syurga. Itu wujudlah dia beriman, dia fasik. Kalau orang tu kafir, selama-lamanya dalam neraka Allah, tak ada dah peluang untuk masuk syurga. Wal'iyadzubillah. Tiada kuasa memperikan ni mensifatkan. Tiada kuasa, yang ni tak mampu kita nak mensifatkan orang yang memperikan barang yang malaku. Malaku ni apa yang mereka jumpa, apa yang mereka temukan. Apa dia? Neraka lah. Tak mampu kita ni nak mensifatkan orang yang mensifatkan barang yang mereka jumpa. Apa yang mereka jumpa? Neraka. Jadi kita ni tak mampu nak ungkap kedahsyatan neraka tu lagu mana bagi orang yang fasik, bagi orang yang kafir. Memanglah Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW bagi tahu dalam Quran hadis. Tapi perasaan syauq ataupun perasaan kita terhadap bila baca ayat-ayat neraka tu lagu mana? Tak berasa apa. Ahli neraka ko, ahli syurga ko, menangis tidak, apa tidak. Kalau tu imam contohnya baca ayat-ayat berkaitan neraka, tak ada apa itu ni. Kalau lagi Mekah tu dia berasa lain sikit. Kalau lagi Mekah tengok orang sebelah pedih nangis. Kawan tu baca surah berkaitan neraka. Cuma bezanya kita tak faham, dia faham lah. Sebab dia orang Arab faham sikit. Tapi tak syarat lah orang Arab tu baru faham dah. Kadang-kadang orang Arab pun tak faham Quran. Dia Quran ni dia perlu ilmu, bukan yang perlu dia bahasa Arab. Kalau bahasa Arab semata-mata alim lako tu Arab tu. Tak ada orang awam di kalangan tu Arab tu.
Hakikat berlakunya tu Arab tu ada jahil juga, banyak jahil dia. Apa tak faham. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tiap-tiap dahaga ahli neraka ni, bila mereka dahaga didatangkan dengan hamim. Hamim tu ma'un harun, air yang panas. Mereka kalau dahaga diberikan air yang panas. Air mana panas tu? Bukan air panas dunia ni, air panas neraka tu. Bila masuk ke celah-celah tekak mereka itu terbakar habis. Kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman masuk neraka, dia tak akan minum air neraka. Sebab apa? Sebab dia sudah minum air haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air haud Nabi sallallahu alaihi wasallam diminum sebelum masuk neraka bagi orang yang beriman, sama ada fasik ataupun tidak. Jangan kafir. Kalau kafir tak ada lah. Tapi kalau dia fasik, beriman lagi, walaupun fasik dapat lagi. Jadi faedahnya apa? Faedahnya tak akan terbakar laluan air yang kena pada tekak kita bila minum air haud bila kita masuk neraka. Jadi bila neraka bakar kita, contohnya bukan bakar kita lah, bakar orang. Wala'iyadzubillah, bakar orang yang masuk neraka. Jadi orang beriman tersebut, dia akan terbakar seluruh tubuh daging dia kecuali kerongkongan yang lalu air haud tadi waktu diminum. Tu tak terbakar. Maka orang yang beriman tidak akan berasa dahaga di neraka, tak ada. Sebab telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diminum akan hilang dahaga selama-lamanya. Jadi hatta masuk neraka pun tak akan dahaga. Dan walaupun kita masuk syurga tak dahaga juga. Tapi kalau kita minum tu untuk sedap saja, bukan kerana kita dahaga. Macam kat dunia ni sekarang musim panas, kita dahaga lah. Minum air tu bukan nak sedap saja, nak hilang dahaga. Kalau minum air manis tak jadi, minum air putih juga nak hilang dahaga. Kalau air manis tu untuk sedap je. Jadi ahli syurga minum air bukan sebab dahaga, tapi sebab dia tu nak sedap-sedap saja, kesedapan air dalam syurga. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi mereka akan diberikan air yang sangat panas dan dengan ghasaq. Ghasaq ni air nanoh, air danur, air najis lah. Dua tu minuman ahli neraka. Air panas ke air najis? Air najis ni kalau kita bayangkan najis dunia pun tak lalu dah. Contoh kita kata minum air kencing sendiri, tak lalu dah. Ni bukan air kencing ni, air nanah neraka. Busuk dia itu kalau setitik jatuh atas dunia, busuk habis satu dunia, mati orang. Tu neraka. Neraka ni kalau mari tu orang atas dunia ni habis hancur habis. Setitik saja jatuh neraka tu atas dunia, hancur lembu dunia ni. Tak ada apa. Rantai, sekali akan sebut kat bawah tu, rantai api neraka yang diikat pada ahli neraka tu, kalau Allah Ta'ala letak di atas bukit tu hancur, pecah. Tu rantai letak, bukan pukul. Letak saja rantai neraka yang dirantaikan oleh neraka tu, ahli neraka tu, letak atas bukit pecah. Tu kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka disaku. Di itu bahasa Melayu, saku tu memberi minum, diminumkan oleh mereka itu, suku. Diminumkan akan mereka itu, diberi minum oleh mereka itu ahli neraka terhadap apa yang kita sebut tadi, dua minuman. Pertamanya ghasaq, iaitu air nanah, air najis, air danur tu. Dan yang kedua hamim, iaitu ma'un harun, air yang panas. Okey, selesai. Kata musannif lagi, inilah balas mereka itu ahli neraka. Balasan siapa dia? Allah Ta'ala. Kepada siapa? Ahli neraka. Ahli neraka ni sama ada orang kafir ataupun orang maksiat yang tak diampuni Allah Ta'ala. Inilah balas mereka itu, orang yang keluar. Siapa mereka itu? Orang yang keluar daripada taat. Daripada tu bukan daripada. Kalau kita ni dia lebih sikit itu. Orang yang keluar daripada taat, itu orang yang dibalaskan mereka itu menjadi ahli neraka. Siapa dia orang yang keluar daripada taat? Dan fasaku, dan mereka itu fasik belaka. Fasik ni mana?
banyaklah. Pertamanya dia itu melakukan satu dosa besar dan dia tidak bertaubat, dan Allah tidak terima taubat dia, atau Allah tidak mengampuni dosa dia, masuk neraka. Ataupun berterusan melaksanakan dosa kecil, fasik juga, dia tidak bertaubat, Allah tak terima taubat dia, masuk neraka. Ataupun satu dosa kecil dia anggap remeh, itu dosa kecil, automatik jadi dosa besar, dia tak taubat, dia tak diterima taubat, dia masuk neraka. Tu semua fasik neraka. Kalau kafir tu lagi jelas lah kefasikan itu. Jadi orang fasik tu dia menzalimi diri sendiri. Allah Ta'ala suruh taat, dia zalim diri sendiri dengan melaksanakan kefasikan. Itu orang yang keluar daripada taat. Taat lawannya fasik, taat lawannya maksiat. Maksiat tu cop dia fasik lah, taat tu cop dia soleh. Taat ni pula ada dua, pertama hak wajib, kedua hak sunat. Hak fasik ni haram saja, larangan syarak baru ada dua, makruh dan haram. Tapi kalau fasik, orang buat makruh tak jadi fasik. Sebab fasik ni benda yang kalau dia buat tu tak dapat pahala, tak dapat dosa, cuma dapat kecelaan syarak tu je. Dosa tak dapat, pahala pun tidak, kecuali kalau dia tinggalkan benda makruh kerana Allah Ta'ala, baru dapat pahala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, diputuskan demi Allah dengan siksa. Diputuskan maknanya confirm masuk neraka lah ni dengan izin Allah Ta'ala. Diputuskan secara qat'i masuk neraka, disiksakan mereka itu. Siksaan dia berbeza-beza, ikut dosa lah. Kalau arak, cara arak. Kalau berzina, cara berzina. Kalau tak semayang, cara tak semayang. Kalau menipu, cara menipu. Masing-masing ada cara siksa dia. Siksaan yang paling ringan ialah pakai selipar neraka. Abi Talib. Abi Talib ialah orang yang mendapat siksaan paling ringan sekali kerana dia membantu dakwah Nabi SAW, iaitu pakai selipar neraka. Tu ya. Pakai selipar neraka tu efek dia, kesan dia ialah sampai menggelegak otak panah dia tu. Tu selipar neraka. Hak lain tak ada. Tu ya. Dan mazaku tu sama lebih kurang. Mazaku ni ialah pecah-pecah, luntur daging dia. Daging dia luruh. Hasil kesan daripada siksa tu, luruh daging dia. Lepas tu ditampal semula, lagi siksa, luruh daging dia, ditampal semula. Nanti di akhirat, contohnya kalau seseorang itu kena siksa potong lidah, dia potong lidah, akan timbul balik lidah tu, potong lagi, timbul lagi, potong lagi, timbul lagi, gitu. Tak ada mati dalam neraka ni, kena lah macam mana pun tak ada mati. Contoh kita lagi, contoh kena cincang kan, contohnya dalam neraka kena cincang, lepas tu tumbuh lagi daging, kena cincang, tumbuh lagi, kena cincang, tumbuh lagi, gitu. Tu siksaan yang dia kena. Dan ahli neraka ni tubuh dia lagi besar. Besar dia, nak kata besar tu, Nabi SAW kata gusi dia, gigi gusi ahli neraka tu sebesar bukit Uhud. Gigi gusi ahli neraka. Bukan tubuh badan, gigi gusi dia sebesar bukit Uhud. Bagi Madinah, bagi Mekah tahu lah, Uhud besar tau. Tu gusi neraka. Kalau gusi satu gigi macam tu, kalau ada 28 gigi, kira sendiri lah. Tu kalau gigi dah kalau muka, besar. Sebab apa besar? Kerana besar itu, kalau besar daging dia, bertambah besar daging dia, bertambah kuat siksa dia, bertambah sakit kawan tu. Tu kaedah kalau kita belajar sains lah sikit. Kalau lagi besar tubuh badan seseorang tu, bila kena sakit, lagi sakit dia. Kalau orang kurus, kurang sikit. Gitu. Jadi ahli neraka tubuh dia besar-besar lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan diasingkan tiap-tiap seorang daripada taulan seorang, dan farraqu berpisah. Diasingkan di neraka. Kalau dia ni ahli neraka, kawan dia ahli neraka, diasingkan. Kawan ni siksa lain, kawan ni siksa lain. Apatah lagi kawan dia tu ahli syurga, lagilah dipisahkan. Jadi ahli syurga tak nak tolong apa dah. Neraka, ahli neraka minta air, tak boleh dah nak bagi. Minta makanan, tak boleh nak bagi. Kecuali dengan syafaat Nabi SAW, orang beriman masuk syurga. Kerana syafaat Nabi SAW luas. Ada syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, iaitu syafaat untuk mula hisab.
Ada syafaat yang mana orang tu sudah dapat syurga, dia dapat syurga lebih lagi tinggi. Ada syafaat yang mana dia ni dosa pahala sama-sama banyak, dapat syafaat Nabi, masuk syurga. Ada yang dia ni masuk neraka dah, dia masuk syurga sebab syafaat Nabi. Dan ada yang asalnya tak masuk neraka lagi dan on the way nak masuk neraka, dapat syafaat Nabi, tak jadi masuk neraka. Jadi macam-macam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif, maka jikalau engkau lihat akan mereka itu ahli neraka dibelenggu di dalam rantai, nak tengok macam mana, tahu je lah. Bukan nak suruh tengok bila kita masuk neraka nanti. Neraka nanti mereka ni akan dibelenggu. Dibelenggu ni, asal belenggu ni kena rantai lah. Kena rantai ni biasa kalau ikutnya rantai tangan ikat sampai ke tekuk dia, sambung gitu. Tu dibelenggu dengan rantai-rantai api neraka tu. Dan ufiqu diikatkan akan mereka itu, diikatkan sampai dibelenggu tu, diikat kuat-kuat, tak lepas. Ahli neraka ni kalau diberikan api dunia akan tidur. Panasnya neraka tu, kalau mereka dapat api dunia ni sekarang ni, mereka akan tidur kesejukan. Sejuk sangat neraka, api dalam dunia ni. Api dalam dunia disebut pada neraka 70 kali ganda. 70 kali ganda. Sebab api dalam dunia ni asal daripada asap neraka ya. Asap neraka tu pula asalnya daripada satu titik neraka tu yang telah dibasuh oleh berlaut-laut, oleh bermacam-macam laut. Dibasuh sampailah jadi asap. Asap tu jadi api dalam dunia. Dia tidak api neraka pure lagi lah. Dah dibasuh dengan bermacam-macam laut dah. Sampailah dia tu tak panas macam api neraka yang ke akhirat tu, baru masuk ke dunia ni jadi asap, tubi api. Tu Nabi Adam AS minta api ke malaikat Jibril tu. Waktu pertama kali jatuh dunia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, sangatlah mengeram-geram mereka itu ahli neraka. Mengeram, menahan sesuatu, mengeram lah. Dan juga meluat-luat. Mereka terseksa, meluat-luat, mengerang-gerang. Mengerang-gerang ni rasa gigih gitu. Apa jadi gitu? Sebab dia kena seksa neraka. Dan qalafu ni asalnya mencabut. Dia ahli neraka ni, dia ada pakaian dia. Ahli neraka ni dia ada pakaian dia. Pakaian dia tu kalau dipakai oleh ahli neraka, kulit dia pecah. Kita senang ceritanya, kalau kita bayangkan contoh serika kita tu, kita tembak satu badan. Macam tu lebih kurang. Jadi kalau kita tembak satu badan serika tu, kalau contoh pakaian yang kita pakai tu ibarat ditembak dengan serika, agak-agak kita buka lah, panas. Tapi neraka ni, ahli neraka ni tak boleh buka. Berasa nak buka, tak boleh nak buka. Sehingga kan kalau mereka ni buka pakaian neraka mereka tu, mereka akan lebih selesa. Walaupun kena seksa lagi, tapi selesa lagi berbanding pakai pakaian neraka tu. Dah lah pakai pakaian neraka, kena seksa pula. Minum air api, minum air yang panas. Seksa neraka tu. Jadi kita kalau bahas berkaitan neraka ni, ialah supaya memberi tarhib, memberi peringatan untuk kita jangan buat dosa. Kalau buat dosa, maksiat, cepat taubat. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, mencita ni mengharaplah bahawa tiada ada mereka itu ahli neraka. Mereka tu berharap, mencita-cita, dan lam yukhlaqu ni tidak sama sekali diciptakan mereka. Mereka mengharap mereka ni tidak ada. Apa tidak ada? Tidak diciptakan. Buat apa? Kami menciptakan masuk neraka juga. Mereka mengharap sedemikian. Lepas tu nanti di akhirat mereka melihat binatang-binatang menjadi tanah, mereka sangat-sangat teringin nak jadi tanah. Sebab mereka akan masuk neraka. Kalau binatang tu tak masuk neraka, tak masuk syurga, dia jadi tanah. Di akhirat nanti binatang sama binatang kalau buat zalim pun kena balas juga.
Contohnya kambing yang ada tanduk dengan kambing yang tak ada tanduk. Kambing yang ada tanduk ni lebih tanduk kambing yang tak ada tanduk. Nanti di akhirat dia akan tanduk semula. Walaupun tak ada dosa, tak ada dosa. Dia panggil hari pembalasan. Lepas pada tu jadi tanah, binatang tu. Tu binatang. Yang manusia jin ni, yang mukallaf ni, tak jadi tanah. Dia ada balasan dia. Sama ada syurga atau neraka. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan menyesal mereka itu ahli neraka daripada berpaling daripada nasihat yang sadaku, yang benar mereka itu, yang membenarkan mereka itu, nasihat yang betul lah. Mereka menyesal dulu tak dengar nasihat-nasihat yang betul, yang membawa mereka ke arah taat, yang membawa mereka ke arah syurga. Mereka tak dengar waktu di dunia, sekarang baru menyesal, tak ada guna dah. Maka tiada uzur mereka itu ahli neraka, didengarnya ahli neraka tu, dan tiada menangis mereka itu ahli neraka memberi manfaat. Tiada uzur mereka itu didengarnya. Jadi mereka ni ada keuzuran tidak akan didengar oleh Allah Ta'ala. Apa keuzuran? Keuzuran ni alasan lah. Alasan waktu di dunia dia buat sekian Allah Ta'ala tak dengar, masuk neraka juga. Dan juga mereka ini menangis, mereka yang ada neraka tu tidak ada manfaat, tak payah patah balik dah. Ahli neraka menangis air mata darah sekalipun tidak akan boleh patah balik, dan tidak akan boleh ditakdirkan ataupun diletakkan semula di atas dunia untuk mereka peluang untuk beramal soleh. Tak ada dah. Orang kafir dia mengharapkan mereka balik pada dunia supaya masuk Islam. Orang fasik mengharapkan mereka balik pada dunia supaya nak bertaubat. Orang soleh nak kembali kepada dunia supaya nak berlebih banyak lagi buat ibadat. Masing-masing menyesal belaka. Sebab tu hari kiamat ni antara nama lain hari penyesalan. Penyesalan ni sama ada orang baik menyesal juga, orang fasik menyesal juga, orang kafir menyesal juga. Cuma tahap menyesal tu beza. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada mereka unniku. Tiada mereka itu unniku ni tidak dimuliakan. Ahli neraka dimuliakan? Tak ada lah. Mana dimuliakan? Ahli syurga dimuliakan. Walaupun dua-dua tu takdir Allah Ta'ala belaka. Dari sudut akidah kita belajarnya memang dua-dua takdir Allah Ta'ala nak masuk syurga neraka ni. Cuma kita ada nak buat jahat, ada nak buat baik, ada. Situ yang kita dihisap pahala dengan dosa tu. Jadi kita tak boleh tanya Tuhan, kenapa kamu takdirkan kita ni buat dosa? Tak boleh. Sebab kita ni Allah Ta'ala beri dah usaha ikhtiar. Kenapa kamu nak? Kenapa kamu nak? Kenapa nak buat maksiat? Kenapa? Tanya situ, kena situ. Tu habis. Tu dia punya. Tak habis lagi. Hei saudaraku, hei saudara aku, api neraka itu sangat dalam qa'arnya. Qa'ar api neraka, qa'ar tu lubang. Dia ada lubang neraka lah panggil. Dalam ni mana? Dalam sangatlah, beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun. Jadi tak ada alasan dan tak ada masalah kalau semua orang masuk neraka sekalipun. Tak ada unsur, tak ada istilah ada saiz neraka ni, tak ada. Banyak dah masuk syurga, banyak dah masuk neraka, aku tak ada aku masuk apa, tak cukup pun. Tak ada itu. Dia sedalam-dalamnya, beratus-ratus tahun perjalanan. Itu dia punya lubang api neraka. Dan panas neraka itu sangat syadid. Syadid ni sangat panas lah. Syadid ni sangat dah. Syadid ni sangat panas. Sehingga panasnya bandingan dunia ialah 70 kali ganda. Itu disebut dalam Kifayatul Muhtaj Syekh Daud Fatani juga. Tu. Dan makanan neraka tu zakum dan hadid, buah zakum. Zakum dan hadid. Hadid ni kalau terjemah Melayunya besi lah. Mana makanan tak sedap belaka. Tadi minuman panas, minuman bernajis. Ni makanan buah zakum berduri. Zakum ni duri, dan dia tu makanan neraka lah, buah zakum ni.
Kemudian kata musannif rahimahullah, minum air neraka itu hamim. Ini tadi, hamim itu air yang panas, dan sadid itu nanoh. Tu minum nanoh, minum air panas. Minum nanoh. Kalau minum darah boleh jadi, boleh tahan ni. Minum darah, minum nanoh. Nanoh ni dia lebih teruk pada darah lagi. Nanoh ni lebih teruk daripada darah lagi. Darah okey lagi, nanoh teruk lagi. Kita minum air neraka, minum air neraka, minum air panas yang neraka tu, dia minum juga. Kecuali orang beriman yang kita sebut tadi. Orang beriman masuk neraka tidak akan minum, sebab mereka tak rasa dahaga, sebab dah minum air telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, selesai dah nasihat tu. Kemudian dia cerita pula, dan disebutkan pada khabar ni hadis, bahwasanya Jibril, dia ada macam-macam, dia ada dua cakapan, Jibril. Kalau mazhab Hafs an Asim, qiraat kita yang Quran ni, Hafs an Asim nama dia. Imam Asim, Imam Hafs ambil daripada gurunya Imam Asim, bacaannya Jibril. Lepas tu tak ada dalam Quran kita Jibril, tak ada. Jibril, semua Jibril lah kau. Mazhab anak murid Imam Asim juga, tapi namanya Syu'bah. Syu'bah Jibril. Jadi kalau baca Quran mazhab Syu'bah, dia akan baca mak wajib lah, Jibril. Gitu. Tu bahawasanya Jibril alaihi salam datang, ia Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang. Tak kisahlah datang. Jibril ialah malaikat yang paling banyak kali datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding rasul dan nabi lain. Beribu-ribu kali. Tu maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Sifatkan bagiku neraka. Nabi SAW tanya pada Jibril, bagi tahu sekali neraka ni macam mana? Tu bahasa kita mudah lah. Neraka ni macam mana sebenarnya? Maka sembah Jibril. Sembah ni makna jawab lah, bukan sembah sujud tu. Sembah ni makna jawab jawapan dia, bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan neraka. Nokta. Allah Ta'ala jadi bila? Allah Ta'ala jadi tu lama dah lah. Ni satu lagi i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah beza dengan Mu'tazilah. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib kita i'tiqad neraka dah ada sekarang. Neraka sudah ada sekarang, syurga dah ada sekarang. Beza dengan Mu'tazilah kata syurga tak ada lagi sekarang, syurga tu nanti baru ada. Kalau ada sekarang, sia-sia Tuhan buat. Sebab apa? Tak ada orang ni. Tu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dia menganggap syurga tu belum ada lagi sekarang. Bila ada? Nanti bila nak masuk syurga baru ada. Kita Ahlus Sunnah sejak sekarang ni, ataupun sejak Allah Ta'ala buat makhluk ni, dah ada syurga dengan neraka sampai dah sekarang, walaupun tak ada penghuni lagi. Tu maka dinyalakan neraka tu 1000 tahun hingga merah. Ni peringkat api pula. Api neraka ni ada peringkat dia juga, dibakar 1000 tahun sampai api tu jadi merah. Merah ni kita biasa tengok lah merah. Lepas tu kemudian dinyalakan neraka 1000 tahun pula hingga hijau. Lepas merah hijau, makna 2000 dah. 1000 tahun neraka tu dibakar sampai merah, kemudian 1000 tahun lagi sampai hijau. Kemudian dinyalakan neraka 1000 tahun hingga hitam, 3000 tahun baru hitam. Hitam ni hitam kelam, bukan hitam nampak lampu lagi. Hitam yang kelam. Sebab itu kita akan meniti titian sirat tu dalam keadaan gelap gelita, kecuali orang beriman, lampu dia iman dia. Jadi kalau iman dia besar, iman dia sempurna, lagi besar cahaya tu. Iman sikit, lagi sikit cahaya tu. Nak lintas pun takut-takut. Sebab apa? Gelap gelita. Gelap ni gelap betul-betul, tak nampak depan belakang kiri kanan, tak nampak.
Kecuali cahaya iman dia yang akan mencahayakan supaya dia boleh jalan. Dan cahaya iman tu tak akan ditumpang oleh orang lain. Masing-masing punya cahaya iman. Tak ada orang kata, oh aku ni bersahabat dengan orang yang beriman yang kuat ni, mungkin cahaya dia besar aku boleh tumpang. Tak ada. Tak ada gitu tu sampai jadi hitam, dan adalah hitam yang amat kelam. Hitam tu amat kelam, makna betul-betul hitam, bukannya hitam nampak cerah lagi. Dia ada hitam yang cerah sikit, ada hitam yang betul-betul hitam. Ni hitam yang betul-betul hitam, sampai tahap tak nampak depan belakang, kiri kanan atas bawah, tak nampak langsung. Diri sendiri pun tak nampak. Gelapnya. Gelap sebab apa? Api neraka dah jadi hitam dah. Bawah tu neraka, atas tu titian sirat. Kalau orang tak lepas, jatuh neraka. Tu ya. Dan demi Tuhan yang membangkitkan dikau yang sebenarnya. Dikau ni Nabi lah, Nabi SAW. Demi Tuhan yang membangkitkan dikau yang sebenarnya. Yang sebenarnya hakun. Hakun ni mana? Demi Allah dia sumpah lah. Ini kaedah orang Arab lah ni. Orang Arab dia sumpah gini, demi ibu gitu. Ni demi Tuhan, demi Tuhan yang membangkitkan dikau yang sebenarnya. Ya, ini demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau sebagai rasul yang sebenar. Jikalau bahawa sehelai kain daripada kain isi neraka. Isi neraka ni maknanya ahli neraka. Isi tu terjemah pada asal bahasa Arab ahli. Kalau sehelai kain saja daripada kain ahli neraka dinyatakan makna dizahirkan, diletakkan bagi ahli bumi, niscaya mati sekaliannya. Mati sekalian ahli bumi. Letak apa? Letak kain. Kain mana? Kain neraka. Kain mana ni? Kain yang dipakai di neraka lah. Letak atas dunia, mati habis. Allah. Tu letak sekat. Tu selai mati semua. Kalau 1000 tahu. Dan jikalau bahawa setitik daripada minuman ahli neraka dituangkan di dalam air di dalam bumi, niscaya jadi busuk sekalian air dalam bumi. Kalau setitik je. Air minuman apa? Air minuman api neraka tadi, ataupun air minuman ghassaq, air nanah, air busuk tu, letak setitik je atas air di atas dunia ni, seluruh air di atas dunia ni akan busuk. Bagi orang, dia kata niscaya jadi busuk sekalian air di dalam bumi itu, bagi orang yang merasa akan air itu busuk. Mana kalau orang yang tak merasa, dia tak rasa busuk lah. Dah tak minum lagi, nak busuk macam mana? Bila dia minum baru rasa busuk. Bila air yang setitik daripada neraka tu jatuh ke dalam laut dunia, ataupun jatuh ke dalam air di dalam dunia. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan jikalau bahawa sehasta daripada rantai yang disebut di dalam Quran dihantarkan atas bukit dunia, niscaya hancur bukit itu. Dihantarkan sehasta saja. Sehasta sini lah. Sehasta gini ya. Letak atas bukit, pecah bukit tu. Kalau sehasta ahli neraka dirantaikan, bukan sehasta, berhasta-hasta. Sebab dia akan rantai tangan, kepala, leher semua tu, banyak tu. Ni saya dia kata pecah, hancur bukit itu. Dan jikalau bahawa seorang laki-laki yang masuk di dalam neraka, kemudian dikeluarkan lelaki itu daripada neraka, niscaya mati ahli dunia daripada busuk bau ahli neraka tadi. Ni kalau tak cuci lagi lah. Ni nanti kalau ahli neraka yang fasik contohnya nak masuk syurga, dia akan mandi satu kolam dulu, bersihkan segala kotoran tu, bekas bakaran neraka tu, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Ni kalau ditakdirkan ahli neraka keluar daripada neraka, masuk ke dunia kita ni, ahli dunia ni, kita ni semua akan mati kebusukan. Jarang kita dengar orang mati sebab busuk. Jarang. Ni boleh mati sebab busuk. Busuk itu sampai tak tahan boleh mati.
Tu lagu mana tak tahu. Ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Jibril alaihi salam sifatkan neraka tu lagu mana. Maka menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menangis Jibril. Jibril. Dan Nabi pun bila dia dengar hak tu nangis dia. Berapa dahsyat sangat. Kedahsyatan. Syurga dahsyat juga, dahsyat sampai tahap lajar kan. Neraka pun dahsyat juga, dahsyat sangat sampai hampir kita ni mati belaka dengar dia. Kalau syurga ni nikmat besar juga. Tu nikmat besar juga. Habis dah. Baru betul jam dia. Kerana tangisnya, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.